Aksi terakhir kejohanan 4 penjuru antara TFC 2 dan Penang FC hanya berlangsung 45 minit. Ia berikutan insiden yang pada mulanya tercetus ekoran provokasi pemain tuan rumah susulan sepakan penalti Endrick Dos Santos berjaya ditepis Muhammad Syafawi Muhammad. Insiden pergaduhan itu memaksa pengadai menghentikan perlawanan serta-merta atas faktor keselamatan sambil mahu mengelak situasi memudaratkan. Pihak pengurusan telah meminta Penang FC memberikan laluan mudah kepada TFC 2 untuk memenangi perlawanan dengan keputusan 3-0 sebagai tanda semangat kesukanan. Saya berasakan perkara ini tidak akan berlaku sampai menjadikan satu pergaduhan yang besar lah. Saya tengok daripada mungkin ada aksiden-aksiden yang tak patut berlaku pada malam ni. Tapi kerana ada tindak bala daripada pasukan Terengganu, mungkin kesilapan pemain saya sendirilah. Tapi saya ingat semua pemain-pemain tidak ambil tindakan yang lebih agresif lah. Seperti macam pemain-pemain Penang, saya ingat dia meleraikan, tapi itu menjadi satu pergaduhan pula. Tak sangka jadi macam tu, tapi jadi saya memang saya tak puas hati lah dari segi pengadilan lah. Dari segi pengadilan saya tak puas hati pada malam ni. Terdahulu, skuad bimbingan Rosdi Talib itu mendahului aksi menerusi jaringan Ahmad Nur Rahman Abdul Rasid minit ke-30. Dalam satu lagi aksi penutup tirai kejohanan 4 penjuru, nasib berbeza dilalui dua pengendali kelab yang berpangkalan di Pantai Timur, Nafuzi Zain dan Christoph Gamel. Nafuzi muncul individu paling lega selepas menamatkan 3 perlawanan kompetitif menjelang musim baru. Ia berikutan skor kendaliannya pamer aksi memberangsangkan, khususnya babitkan pemain import Manuel Ott serta Kepah Sherman. Dikala Terengganu semakin mendapat keserasian, hasil sakan memborong bakat terbaik di Liga Malaysia. Lain pula cerita di Kem Sri Pahang apabila Gamel akui skuad kendaliannya masih buntu untuk bermain secara sepasukan. Saya berpuas hati, saya lega-lega sebab tiada player yang injured semasa kejohanan ini. Dan dari segi minit bermain, semua pemain mendapat rasa minit yang lebih kurang sama, dan beberapa pemain yang mengalami kecederaan musim lepas kembali bernasib bermain, dan saya pun dapat tengok dari segi pemain, semua pemain baik, especially pemain baru untuk balap di adik saya tengok game dengan kompetitif macam ni. So overall untuk ni saya berpuas hatilah. Dari segi apa objektif yang saya nak, saya tengok saya. When you lose a game you are never happy, but this is the part of the result. The result, okay, is not the result we want, but they start to understand what I expect from them. We are missing some players also that will be very important for the start of the season. Otherwise, you know, it's a new team, new group that we have to build, and you see that sometimes they don't understand themselves together. So that's the most important part to do. Ini keputusan aksi pramusim di mana terbaru Terengganu menang ke atas Sri Pahang 3-1. Namun 3 hari lalu, Terengganu tewas kepada pasukan adik 0-1 dan seri dengan Penang 1-1. Sementara Sri Pahang tewas 2 perlawanan dan menang sekali ke atas Terengganu 2. Okey, kita bawakan Carl Nunes yang berkampung di Kuala Terengganu sepanjang kejuaraan 4 penjuru. Kita bawakan all the way ni, baru sampai ni daripada Terengganu. Fresh from the kapal terbang sebenarnya. Okey, kau tak payah tanya panjang, ramai kat luar sana atau apa jadi pergaduhan tu sebenarnya? Kecoh betul. Okey, baik. Aksi terakhir kejohanan 4 penjuru melibatkan dua pasukan Terengganu FC dan Terengganu FC 2. Sementara 2 lagi pasukan jemputan Penang FC dan juga Sri Pahang. Okey, aksi terakhir ini tertumpu kepada orang cakap perebutan kejuaraan Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu bagi edisi kali ini, dan pada ketika 2 minit menuju bilik persalinan, pada ketika itu Terengganu FC 2 mendahului 1-0 dan Penang FC berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun sayangnya penalti Endrick Dos Santos pada penghujung babak pertama itu ditepis keluar, dan hasil daripada berjayanya penjaga gol tuan rumah untuk menyelamatkan
sepakan penalti itu, beberapa individu yang namanya tidak boleh kita nak berikan perkara ini di dalam siasatan. Pemain Terengganu itu melakukan celebration yang agak keterlaluan, namun ianya tidak menyentuh pasukan lawan. Dikatakan tidak menyentuh pasukan lawan, namun wujud provokasi berpunca daripada selebrasi itu yang akhirnya pemain jersey nombor 14 Penang FC melakukan sedikit tumbukan di bahagian belakang pemain tersebut dan terjadilah episod detik ngeri bola sepak profesional negara pada ketika aksi pramusim, dan sejurus selepas itu ada 2 ataupun 3 lagi tindakan susulan daripada kedua-dua pihak. Okey, di sini bukanlah untuk kita ketengahkan siapa betul, siapa salah. Apa yang terjadi pada ketika itu, referee terpaksa, pengadil terpaksa memberhentikan perlawanan sebelum 3 minit masa tambahan itu habis ya. Dan ketika perbincangan dalam separuh masa yang pertama itu, kedua-dua pasukan sebenarnya diberi jaminan bahawa pihak keselamatan dan keselamatan pemain maupun penonton terkawal untuk aksi separuh masa yang kedua. Namun difahamkan pada ketika Terengganu FC 2 sudah berada di atas padang untuk 45 minit seterusnya, Penang FC mengangkat tangan dan mengatakan bahawa ianya tidak terlalu selamat untuk mereka meneruskan perlawanan atas 2-3 pemain mereka yang mempunyai kecederaan yang agak serius pada pertahanan mereka, iaitu Adik Raup yang tidak ada kena-mengena dengan situasi ini menjadi mangsa insiden ngeri ini, dikejarkan ke hospital sebelum mereka pulang ke Pulau Pinang dengan hidungnya patah, dipercayai patah dan memerlukan beberapa minggu untuk pulih. Okay, apa yang kita boleh rumuskan di dalam insiden ngeri ini? Ada yang mengatakan nasib baik ianya berlaku pada ketika pramusim dan sepatutnya kita kena melihat perkara ini dari sudut lebih meluas. Ini bola sepak profesional, sama ada Liga Sosial, Liga Perdana, Liga Super ataupun Liga Bawahan M3 dan sebagainya. Perkara-perkara sebegini tidak harus berlaku. Ya, tidak harus berlaku, dan perkara itu dipersetujui, diperakui oleh Nafuzi Zain pada ketika selepas perlawanan Terengganu FC dan juga Seri Pahang. Saya sempat menemukan beliau dan beliau katakan perkara ini tidak patut berlaku at all level di dalam bola sepak Malaysia. Satu contoh yang mungkin agak menyedihkanlah bagi ramai peminat-peminat yang masih muda bola sepak, rasa macam tak selamat untuk jadi satu sukan pula. Betul, jejas juga pemain Penang yang injured kan. Tapi memang tak ada penglibatan ataupun campur tangan daripada penonton yang berada di luar padang kan, Kal? Tidak, nasib baik tidak. Perkara itu heboh. terkawal. Ianya hanya melibatkan pemain di atas padang, malah staf kejurulatihan kedua-dua pasukan tidak terlibat sama sekali. Mereka hadir di lapangan untuk meleraikan keadaan. Namun Penang FC merasakan atas faktor semangat kesukanan, mereka memberikan kemenangan 3-0 kepada Terengganu hanya kerana mereka tidak berada di lapangan untuk separuh masa yang kedua, seperti mengikut ketetapan klausa pertandingan 17.1 di mana mana pasukan yang menarik diri kan. Itu merupakan satu kesalahan dan mereka akur, mereka pulang ke Penang FC dengan orang cakap gagal untuk merebut piala pramusim ini. Namun apa yang saya dapat kongsikan di sini, kedua-dua pasukan sudah pun bermaafan dan FAM dan juga MFL saya pasti dalam orang cakap meneliti analisa sebelum tindakan susulan kan? akan diambil terhadap pemain maupun pasukan yang terlibat. Okey. Tapi tengah siasat kan. Tengah siasat, ya. Panjang kan Kal. Padahal su macam ni je, turun panjang lebar. Tapi kita dah faham. Ya, kita dah faham sekarang apa drama yang berlaku. Klausa semua. Ya, so di sebalik apa yang berlaku ni, Kal, bolehkah kejohanan 4 penjuru ini dikatakan mencapai objektifnya? Boleh buat rumusan sikit, Kal? Okey, kita ambil yang positif saja pada dalam 3 aksi ini. Kita bermula dengan pasukan Terengganu FC. Terengganu FC berbelanja besar
pada jendela pemilihan pemain ini. Mereka mengambil bakat terbaik seperti Manuel Ott yang mempunyai bantuan gol yang tertinggi untuk Melaka United, dan sementara Kepa Sherman dan juga Cece Kepre. Bagi orang cakap permasalahan yang berlaku untuk TFC ini agak minimal. Mereka hanya mencari keserasian di antara pemain-pemain baru. Mereka menukar dua pemain import, dia Luke Woodland di bahagian centre back dan juga Papi Diakite. Mereka menjadikan 1 gol pada aksi pertama sebelum tewas 0-1 pada aksi kedua, dan aksi ketiga ini mereka menang 3-1. 2 gol daripada Kepa Sherman, 1 gol daripada Manuel Ott, dan pemain muda meningkat naik Zul Ashraf turut mencetak nama selaku penjaring. Menurut Nafuzi Zain, dia memang individu yang paling orang cakap lega dengan perkembangan ini, kerana bukan mudah untuk mengumpulkan bakat-bakat terbaik ini untuk orang cakap memecah dominasi JDT, dan mereka hanya turun berlatih kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sebelum beraksi 3 kali dalam tempoh 4 atau 5 hari untuk kejohanan pramusim ini. Itu cerita Terengganu, dan berbalik kepada cerita Seri Pahang. Seri Pahang sebenarnya... Saya ringkas Seri Pahang dengan Penang tu. Seri Boleh Pahang combine? sebenarnya orang cakap turut di baris singa muka baru dan juga jurulatih mereka. Ya. Dan mereka sebenarnya gagal untuk mencari keserasian, dan perkara itu diperakui oleh Christophe Gamel. Dia kata at least this is a pre-season, tapi sebelum sepak mula first match Liga Super, 5 match Liga Super, mereka memerlukan orang cakap satu suntikan moral daripada pemain-pemain yang injured untuk kembali membarisi skuad mereka untuk mencabar, because 2-3 tahun kebelakang ini Seri Pahang tidak pamer aksi yang begitu memukau seperti yang diharapkan oleh penonton mereka. Yang terakhir sekali Penang FC, Thomas Truka have a point to prove. Last year dia meet KPI untuk berada di 3 kelompok terbaik, dan di penghujung musim lalu beliau didesak untuk meletakkan jawatannya oleh peminat-peminat Penang FC. Akan tetapi this year, tahun ini ada sesuatu yang mahu dibuktikan oleh Thomas Truka. Hanya masa yang dapat menentukan untuk sama ada Thomas Truka kekal relevan ataupun tidak untuk Penang FC. Tapi rasanya macam diorang masing-masing masih lagi simpan senjata tu. Liga tak start lagi kan, Kal? Kan. Terima kasih, Kal. Terima kasih, Kak. Panjang lebar awak explain. Terima kasih sangat. Betul. Itulah